充满我，充满我，耶稣进来充满我，荣耀神灵尽充满我，愿主洁净充满我。Persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱弟兄姐妹，下午好。 Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 今天我们要准备聆听主的话语， Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. 来，我们同心祷告。 Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan firman. 主啊，你充满我，以你的道来关注我们， Biar hati kami seperti tanah yang subur, 让我们心思意念如一个准备领受你的道的土， sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan berakar kuat di dalamnya. 好使我们所领受的话语呢，能够扎根并且成长。 Satu kerinduan kami yakni semakin hari kami boleh semakin satu level lebih baik. 我们生命最大的渴慕呢，就是我们愈来愈认识更像基督。 Maka berfirmanlah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. 接着你的仆人，请您说话。 Karena kami merindukan firman yang sungguh hidup di dalamnya. 我们想念你活的道， Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarnya. 向我们每个人发言，我们准备聆听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 在基督的名，我们这样祷告， Amin. 阿门。 Saudara yang kasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai 24. 来，我们一起打开神的话语，我们的圣经的一起阅读，在约翰福音4章20到24。 Hari ini kita akan membaca hanya 4 ayat saja. 我们单读4段经文，4节经文。 Dan pembacaan ini akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 经文单是用中文来宣读出来， Silakan jemaat dapat menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. 会友们可以注意的聆听，在约翰福音20章20到24节，主的话语如此言：我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是耶路撒冷。耶稣说：妇人，你当信我，时候将到。 你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。24，神是个灵。 所以拜他的必用心灵和诚实来拜他，这是主的话语。 Demikianlah firman Tuhan. 这是主的话语。 Saudara, ada 2 anak pemuda yang setiap minggunya punya waktu untuk keluar bersama-sama. 有2个年轻人呢，每个星期呢，他们有一个时间来一起聚会。 2 anak pemuda ini mereka sudah bersahabat sejak lama. 这2个青年呢，是已经从小已经建立了这友谊。 Maka di tengah-tengah kesibukannya mereka menyempatkan waktu untuk keluar dengan sekedar makan bersama di restoran lokal. 在百忙碌中，他们还有剩下的时间，他们约会一起吃饭。 Salah satu dari sahabatnya ini yang selalu membayar makanan yang mereka makan hari itu. 其中一个朋友呢，时常向他的另一个朋友请客。 Maka satu hari salah satu temannya 有一天呢，他的朋友 dia meminta dan memohon agar hari itu dia yang membayar. 他求他的朋友呢，这次呢是我要请客的。 Lalu bagaimana respon satu sahabatnya ini? 另一个他的朋友的反应是如何呢？ Kemudian sahabat ini mengatakan, kenapa sih susah sekali untuk menerima? 他的朋友向他的朋友说：“你为什么很难接受呀？” Kemudian dilanjutkan, bahkan kamu menjadi orang Kristen, kamu hanya sekedar menerima, bukan? 甚至你作为基督徒，你不是应当接受吗？ Kamu bahkan gak akan menjadi orang Kristen kalau kamu tidak menerima. 你是不能成为基督徒，如果你没有学习接受。
Selintas ini sebuah kalimat yang sederhana. 这句话呢是何等的简单， Tetapi kalimat yang sederhana ini adalah suatu kalimat yang benar, bukan? 但是这个简单的话实在是实事求是。 Untuk menjadi seorang Kristen, kita harus menerima Tuhan lebih dulu. 当我们成为基督徒，等于我们要接受我们的神。 Maka saya mau katakan ketika kita dipanggil untuk menyembah, sebetulnya kita menerima panggilannya. 所以可以说，当我们接受神的时候，那就是我们敬拜的开始。 Kalau setiap hari kita ditraktir, mungkin kita punya pilihan untuk menolak. 如果人家常常请客呢，我们是有这样的一个机会来拒绝他， Atau mengganti traktirannya atau hadiah yang diberikan. 或者我们向他报情。 Tetapi berbeda di dalam menyembah Tuhan. 可是呢，在拜主呢，千万不同。 Apakah kita bisa mengganti atau memberikan kembali apa yang Tuhan sudah beri 我 lebih lama? 们是否能报答神首先赐给我们的一切？ Maka panggilan untuk menyembah bukan sebuah pilihan. 所以敬拜的呼召并不是选择， Tapi kita harus menerima dan meresponinya. 但是我们要完全打开我们的心来领受。 Maka di dalam ayat yang tadi kita baca, 正如我们所读的经文， ada satu penekanan yaitu menyembah dengan benar. 那有一个很大的强调呢，是你要用正确的方式来敬拜主。 Artinya kita bukan hanya dipanggil untuk menyembah, 那就是不单单被呼召为了敬拜神， tapi ada sebuah concern atau fokus di dalam menyembah. 但是里面包含着一个焦点。 Lalu apa concern atau fokus dari penyembahan itu? 那敬拜的焦点是什么呢？ Maka hari ini mari kita samakan definisi tentang penyembahan menurut kitab ini. 让我们一个统一我们对这个敬拜的意涵。 Kata menyembah di sini berarti sujud. 这个敬拜的意思呢，就是我们下拜。 Sujud bisa mengartikan suatu gerakan kita membungkuk. 下拜呢，就是我们下俯俯伏的举动。 Orang mengatakan kalau dia membungkuk, tanda dia memberikan suatu penghormatan. 我们知道，我们俯伏下拜是表示了我们向人的一个恭敬。 Tapi apakah penyembahan hanya sebagai tanda kita memberikan penghormatan? 可是，难道呢，敬拜单单是一个向人敬情的一个象征呢？ Tanda sujud di sini berarti kita sedang menghormati, kemudian kita kagum dan menyerahkan diri kita secara total. 原来敬拜呢，里面也是包含着我们对神的一种渴慕的情怀， Karena kita sadar siapa diri kita. 因为我们知道了解我们到底是什么样的人。 Saudara tentu ingat panggilan Yesaya 大家肯定记得以赛亚先知的呼召。 ketika Yesaya berada di bait Allah, 当以赛亚先知呢正在圣殿的时候， dia berjumpa dengan Tuhan. 他一见了神， Kemudian di saat itu dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. 就在那个时候，他向神承认我是个罪人。 Celakalah aku adalah seorang yang najis bibir. 哇，我有祸了，因为我的嘴唇呢充满了恶物啊！ Maka sujud di sini harusnya didasari atas kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa. 所以下拜呢，必须呢建造在我们承认自己呢是在神面前呢是 Saya mengajak setiap kita untuk mari kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab tentang penyembahan ini. 来，我们一起打开圣经，看了一个敬拜的一些例子吧。 Kata penyembahan ini juga dipakai oleh Abraham. 这个敬拜呢，也是曾经在这个亚伯拉罕故事的处境使用的。 Saat itu Abraham menemukan seorang istri bagi Ishak. 当时亚伯拉罕找到了以撒呢，一个符合他的妻子。 Dan kata proskuneo ini juga kata yang sama yang dipakai dalam kisah ini. 那经文使用呢，跟约翰福音使用呢，同一个经文呢是 proskuneo， 那就是敬拜主的意思。 Saat itu Abraham sujud dan menyembah Tuhan. 经文记载了亚伯拉罕低头向耶和华。 Bahkan di situ dikatakan, terpujilah Tuhan. 经文也记载了神是应当称颂的。 Artinya di sini Abraham menyembah Tuhan dengan ucapan syukur. 那就是等于亚伯拉罕以充满赞美的心来称颂耶和华。
sebagai tanda atas pemberian dari Tuhan. 成为神赐给他所有的一切的感恩表示。 Mazmur 66 ayat yang keempat 好，那诗篇66章 menggunakan kata yang sama pula, saudara. 也是使用同一个经文， Seluruh bumi sujud kepadamu. 他用同样的词，全地要敬拜耶和华，称颂他。 Dalam perjanjian baru kita juga menemukan kata yang sama. 在这个新约，我们也发现了同样的使用这个敬拜的词。 Saat orang Majus dari timur bertemu dengan bayi Yesus, 当东方博士呢遇见了耶稣在婴儿的时候， mereka sujud dan menyembah Dia. 经文记载他们向婴儿下拜。 Maka pertanyaannya bagi kita, 这个一个成为我们很大的思考的问题。 ketika kita beribadah, sudahkah kita sujud di hadapannya? 当我们在向神敬拜的时候，我们是否已经向他下拜了？ Kepada siapa kita menyerahkan diri kita? 我们向谁交托了我们的生命？ Kepada siapa yang kita hormati, hargai? 我们要敬畏谁？ Betulkan Tuhan 是否神呢？ atau ilah-ilah yang lain? 或者其他的偶像？ Orang Israel di zaman Tuhan Yesus, 以色列人呢，尤其在耶稣的时代呢， mereka memang tidak membungkuk kepada patung, 他从来呢不向偶像下拜， tapi mereka menaruh kepercayaan pada sesuatu yang lain selain Tuhan. 可是他们交托把他们的思想、意念、他们的信仰呢放在神以外。 Mencari sesuatu kenyamanan, kepuasan, atau kegembiraan tertinggi di luar Tuhan adalah penyembahan yang salah. 寻求在神以外的喜乐满足呢，是一个错误方向的敬拜。 C.S. Lewis mengatakan demikian, C.S. 刘易斯曾经这样说： berhala pasti menghancurkan hati para penyembahnya. 拜偶像的举动呢，将破坏反敬拜他的。 Tetapi tidak dengan Yesus. 可是耶稣是另外一件事。 Justru kita akan mendapatkan suatu pemenuhan dan kepuasan di dalam Dia. 我们反而越拜他，我们越得以满足。 Maka hari ini mari kita belajar 来，我们今天学习 bagaimana menjadi penyembah yang benar itu. 如何成为正确的敬拜者。 Seorang yang penyembah benar perlu memperhatikan fokus penyembahannya. 要成为一个正确的敬拜者，我们必须注意，第一是焦点。 Saudara, dunia pembuatan gambar, 在一个建造图画的世界里面， seorang pelukis atau fotografi, 比如说那个摄影师， mereka perlu titik fokus untuk bisa mengkomunikasikan keinginan dengan sukses. 当他们要诉说他们的思想呢，他们必须很好的表达出来。 Maka demikianlah juga dengan penyembahan yang kita lakukan. 尤其他们使用焦点，同样我们的敬拜也必如此。 Kita perlu tahu titik fokus Tuhan terkait penyembahan yang diingini. 我们必须在敬拜的时候，我们知道我们的焦点 Hal ini penting, saudara, 这个是何等重要的事儿， supaya apa yang kita kerjakan tepat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. 好让我们所做的一切能符合神的心意。 Jika kita melihat definisi awal tentang penyembahan, 如果我们回到这个起初敬拜之意， maka kita mendapati titik fokus penyembahan Tuhan bukan terletak pada tempat, 我们不难发现，敬拜的焦点并不是在居所或者地方， tetapi pada kondisi hati kita. 而是在我们心灵的情况或者状况。 Lalu apakah perempuan Samaria dalam teks ini sudah tepat penyembahannya? 难道这个撒玛利亚妇人她的敬拜的焦点是否已经正确呢？ Mari kita lihat di ayat yang ke-20. 来，我们一起一起注意看20节。 Di situ dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 经文如此言：祖宗在这个山上礼拜，应当把这个地方特别呢向耶路撒冷下拜。 Apakah titik fokusnya, saudara? 他们的焦点是什么呢？ Kita melihat titik fokus yang berbeda, bukan? 我们看到完全不同的焦点。 Titik fokus menyembah dari perempuan Samaria terletak pada lokalisasi atau tempat ibadahnya. 我们看到这个撒玛利亚妇人的焦点呢，放在她敬拜的居所这地方。
Kenapa bisa ada perbedaan titik yang berbeda di sini? 为什么有天壤之别的区别呢？ Orang Samaria pada saat itu, 这个撒玛利亚人当时呢， mereka hanya mengakui 5 kitab pertama. 他们只承认呢经文的第5件儿。 Sedangkan orang Yahudi, 但是犹太人呢， mereka menerima seluruh kanon Ibrani, yaitu seluruh kitab PL. 他们接受了希伯来的整个正典呢，就是整个旧约。 Maka di sini kita bisa melihat bahwa orang Samaria tidak punya pengenalan secara utuh. 所以我们可以看到，撒玛利亚妇人没有一个全面的理解。 Saudara, pengalaman tentang pemahaman kita dengan firman Tuhan harusnya menyeluruh. 我们对神的话语呢的想法了解应该是全面的、全面性的。 Sebab di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa 因为我们回到旧约的时候， Tuhan tidak lagi berfokus kepada bait Allah, tetapi menggantikan kultus bait suci itu. 神不单只交在圣殿中， Maka dikatakan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak terbatas. 而是神的同在，它的存在呢是无限、无处可在。 Memang dalam perjanjian lama Tuhan katakan di dalam Yerusalem kehadiran Tuhan ada di dalamnya. 虽然旧约告诉我们，在耶路撒冷神的临在呢是真实的， Tapi dalam perjanjian baru kehadiran Tuhan tidak terbatas. 可是，在新约完全告诉我们，神是伊玛内利，他无处可在。 Maka pertanyaannya, sudah benarkah titik fokus penyembahan kita saat ini? 所以很大的问题，我们敬拜的焦点是否已经正确了？ Apakah ada di antara kita yang membatasi tempat penyembahan yang benar itu? 是否我们时常把神正确的敬拜呢缩小了？ Kalau tidak menyembah di gereja berarti penyembahannya salah. 如果没有在教堂敬拜呢，等于我已经错了方向， Betulkah demikian? 是否正确呢？ Kalau begitu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ibadah online saat ini? 如果这样呢，在线网络的弟兄姐妹们是怎么办？ Apakah ibadahnya tidak benar? 是否他们的敬拜呢不正确呢？ Titik fokus penyembahan bukan terletak kepada tempat ibadahnya, 焦点并不是在地方， tetapi lebih kepada sikap hati dan perilaku kita. 而是我们的态度、我们的行为。 Adakah sikap hati yang sujud menyerahkan diri secara total pada Tuhan? 我们是否有全然向神委身并顺服他的一种态度？ Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, saudara, 第二呢，我们可以学习的地方， Yesus Kristus menjadi pusat penyembahan kita. 耶稣成为我们生命里面的焦点。 Di dalam perjanjian lama kita melihat penyembahan itu terletak pada persembahannya. 旧约里面呢，时常强调了我们的奉献成为了敬拜的焦点。 Mereka membawa persembahan kepada Tuhan. 他们向神带了奉献， Persembahan ini dalam bentuk korban bakaran. 奉献呢是以这个献上一个祭物成为表示。 Korban bakaran di sini supaya bisa menggantikan kenajisan kita dan memulihkan relasi. 祭物的用处是为了代替我们的一个罪恶的心， Inilah sistem penyembahan dalam perjanjian lama. 这个是旧约的一个敬拜的模式。 Maka Tuhan kasih tahu bahwa hal ini tidak lagi ada di dalam perjanjian baru. 然而呢，在新约的时候呢，神展示了这样的一个敬拜模式并不存在了。 Mereka menyembah melalui Yesus Kristus. 他们接着耶稣基督来敬拜主。 Yesus Kristus adalah domba Allah yang menjadi korban bakaran. 耶稣基督呢是神的羔羊，成为了完全的祭物。 Dia mengorbankan nyawanya untuk membayar lunas hutang manusia. 他牺牲了他自己，为了代替我们一切的欠债。 Jadi untuk berdamai dengan Allah bukan di bait Allah tetapi di dalam Yesus Kristus. 所以我们要跟神和好呢，并不是在圣殿里面，而是在基督里面。 Maka hal ini kita patut bersyukur. 所以我们应当感恩呀。
Karena setiap kita menyembah, kita tidak memberikan korban bakaran. 因为到现在呢为止呢，我们每一次要敬拜，我们不必预备任何的祭物， Tapi mempersembahkan tubuh kita yang berkenan kepadanya. 但是我们要献上我们自己，向神成为美好的活祭。 Berbicara mengenai tubuh itu tidak hanya tampil luar, tetapi di dalam. 说到身体呢，并不是外在的，而是也是谈到我们内在的处境。 John Stott mengatakan begini, Tuhan harus mengungkapkan kepada siapa dia sehingga kita dapat menyembahnya berdasarkan apa yang dikehendaki. John Stott 说，我们必须呢承认我们自己的亏欠，好让我们可以诚实的拜主。 Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria. 神向撒玛利亚妇人展示他自己。 Di ayat 21 dikatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan. 21节强调了，妇人呐、你应当信我， Saatnya akan tiba. 时候将到。 Saatnya akan tiba diulang sebanyak 2 kali. 时候呢将到的话呢出现了2次， Apa maksudnya saudara? 为什么要重复2次呢？ Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan dialah pusat ibadah yang sejati itu. 经文告诉我们，只有耶稣成为我们敬拜的焦点， Bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem. 并不是在这座山或者在耶路撒冷。 Kita tahu bahwa Yerusalem pada di dalam sejarah itu dihancurkan. 我们知道耶路撒冷呢，在历史上最终也是成为了灰城。 Maka Tuhan katakan bahwa penyembahan itu berpusat pada dirinya. 神说，真正的敬拜呢是在于他。 Saudara, ketika kita menyembah, kita perlu percaya kepada Tuhan. 当我们敬拜主的时候，我们必须信他。 Perempuan Samaria, Tuhan tawarkan air hidup. 在向撒玛利亚妇人，耶稣呢向他赐他一个生命的活水。 Tuhan panggil perempuan Samaria untuk menjadi penyembahnya. 神呼召他成为他的敬拜者， Dan ini juga mewakili bagi setiap kita hari ini. 也代表了我们现在的情况。 Mungkin di antara kita tidak tahu kita harus menyembah kepada siapa. 有时候我们可能不知道要向谁下拜顺服， Kita ragu untuk menyembah Tuhan. 我们犹豫不决。 Tuhan, pilih Tuhan yang mana untuk saya sembah. 在很多神明中，我们到底要敬拜谁呢？ Maka tawaran ini berlaku bagi saudara. 所以这样的邀请呢，也是可以向我们说话， Percayalah kepada Tuhan. 相信神吧。 Saatnya telah tiba menuju kepada kematian dan kebangkitannya. 时候将到呢，指向了耶稣基督的死和复活的事件， Merunjuk suatu mengorbankan dirinya sebagai korban bakaran. 表达了他牺牲自己成为美好的活祭。 Maka kemudian perempuan Samaria ini melihat Tuhan Yesus, 当撒玛利亚妇人呢遇见耶稣的时候， sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. 他领悟到耶稣是弥赛亚， Kemudian dia tinggalkan tempayan air itu. 他就放下他的水桶。 Soalnya tempayan itu menjadi suatu hal yang berharga baginya. 水桶呢，成为他生命很重要的东西。 Tempayan itu berisi air untuk bisa melegakan dahaga kita. 这个水桶里面呢，可以止他的渴口。 Maka tempayan menjadi suatu hal yang berharga dan sangat bernilai. 所以可以说，当时呢，这个水桶呢是何等的重要。 Tapi ketika dia sadar siapa Tuhan itu, dia tinggalkan tempayan itu. 当他领悟到耶稣基督的时候，他就立刻放下他看为最宝贵的这个水桶。 Maka menyembah kepada Tuhan harusnya ada suatu paradigma yang baru. 所以呢，当我们敬拜主的时候，我们必须有崭新观。 Paradigma kita bukan terletak kepada sesuatu yang menurut kita berharga. 我们的崭新观呢，不是入撒玛利亚的看法， Tetapi kepada Tuhan itu sendiri. 而是焦点在神自己。 Menjadi penyembah yang benar, syarat utamanya sekali lagi harus percaya. 成为真正的敬拜的条件呢，必须相信。
Dan dalam menyembah, kita melihat Tuhan Yesus sebagai pusat kita menyembah. 当我们敬拜主的时候，我们把耶稣要成为我们个人生命的焦点。 Kalau begitu, apakah kita hari ini kita boleh berfokus kepada manusia-manusianya? 那我们问题啊，我们是否可以专注在人呢？ Kalau ada orang yang tidak menyukai saya tidak mau menyembah Tuhan. 比如说，有人都不太喜爱我，我就不想敬拜主。 Kalau saya tidak suka si A, saya tidak mau datang ke ibadah ke gereja. 如果我不喜欢某某人，我就不来敬拜了。 Sekali lagi menyembah bukan kepada orang-orangnya, 再一强调呢，敬拜呢不在乎人， tapi Tuhan itu menjadi pusat kita menyembah. 而是在乎神本身。 Menjadi penyembah yang benar harus punya motivasi yang benar pula. 成为正确的敬拜者，也是必须有一个正确的动机。 Saya menyembah kepada Tuhan supaya menikmati Dia. 当我敬拜主的时候，为了我可以享受他在他同在里面， Dan karena ada rasa syukur yang Tuhan telah beri bagi saya. 有神赐下的感恩。 Saudara, menyembah berarti kita mengekspresikan relasi kita dengan Tuhan. 当我们敬拜的时候，诉说了我们向神的敬拜和致谢， Bukan mencari apa yang memuaskan kita. 不是寻找满足我们自己的心情。 Lagunya kurang semangat, maka saya tidak dapat apa-apa. 啊，这歌的唱的就是不太火热，我不喜欢。 Bukan itu fokus penyembahan kita. 不是这个焦点。 Yesus Kristus, dialah yang sanggup memuaskan kita. 只有耶稣基督能够满足我们。 Poin yang ketiga, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar? 第三点呢，我们如何正确的敬拜我们的神？ Jawabannya menyembahlah dalam roh dan 答 kebenaran. 案就是以诚实和真理为基础。 Saudara, kita dipanggil bukan untuk menjadi penyembah-penyembah yang pasif. 我们呢被呼召，并不是为了成为被动的敬拜者，而是主动的敬拜者。 Ada tuntutan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 每个人呢，神有留下了要求。 Ayat 23, Tuhan mengendaki penyembah-penyembah benar. 23呢，神渴慕我们成为正确的敬拜者， Yakni menyembah di dalam roh dan 那 kebenaran. 就是以诚实和心灵来敬拜他， Bukan hanya menghendaki, 不单单渴慕。 tetapi ayat yang ke-24 harus menyembah dalam roh dan kebenaran. 24有强调，你必须以诚实和心灵来敬拜我。 Maka di sini merujuk ada suatu tuntutan yang harusnya kita kerjakan. 所以这个是有神向我们留下的要求，而我们必须立刻的进行。 Ini bukan bicara tentang pilihan boleh atau tidaknya, 哦，这当然不是选择， tapi harus. 而是必定要做到。 Lantas bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? 那怎么样呢？具体行动，我们要以心灵和诚实来敬拜主。 Roh di sini bicara tentang seseorang yang telah dilahir barukan. 心灵讲到一个人已经重生的情况中， Ada Roh Kudus yang harus tinggal dalam hati kita. 有圣灵与我们同在。 Tentu penyembahan ini berbicara mengenai relasi kita dengan Tuhan. 当然，这讲的是我们跟神之间的关系。 Maka menjadi penyembah yang benar harus dibuktikan dengan relasi dengan Tuhan. 那如果我们说正确的敬拜者，我们必须以神之间的关系来证明出来。 Kalau saudara tidak punya relasi, saudara bukan penyembah yang benar. 若我们跟神没有关系，我们怎么说我们是正确的敬拜者呢？ Kemudian penyembah yang benar ini tidak akan menjadi benar kalau kita tidak dasari di dalam firman Tuhan. 敬拜永远无法正确，如果我们不在真理基础上建造。 Maka menyembah dalam roh dan kebenaran harus seimbang. 所以以诚实和心灵来敬拜呢，必须取得一个平衡的情况。 Percuma jika kita percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak lurus dengan firman-Nya. 如果我们不在真理的轨道上行走的话，一切是徒劳无益。 Mari kita melihat sebuah contoh. 那我们举了一个例子吧。 Kain menyembah Tuhan dengan memberikan suatu persembahan. 加隐呢，他向神献上火祭，
Di awal saya katakan di dalam PL persembahan menjadi pusat penyembahan. 那我开始已经跟大家诉说了，在旧约里面呢，很多呢，以色列人是以这个物品呢或者祭物成为他们敬拜的表示。 Dan Kain datang membawa persembahan. 加因的确呢拿着他的祭物， Tapi ternyata persembahannya tidak lurus dengan firman Tuhan. 可是呢不符合神的话语。 Lalu firman Tuhan mengatakan persembahannya tidak dilihat bahkan tidak diterima. 所以圣经告诉我们，连看都没有看，神都没有接受悦纳他的祭物。 Mari kita melihat contoh kembali lagi. 那我们再看另一个例子吧。 Dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2, 在生命记我们可以看到， di situ ada 2 anak yakni seorang pelayan Tuhan. 我们就是在利未记呢，我们可以看到2个仆人， Anak-anaknya Harun, 那就是哈伦的儿子 Nadab dan Abihu. 拿达和阿比户。 Nadab dan Abihu menyembah Tuhan namun menyimpang dari firman. 他们同时敬拜主的，但是实际上他们是已经偏离了真道。 Persembahannya tidak lurus dengan firman Tuhan. 他们所献上的祭物呢，不符合神的心意， Maka ada konsekuensi yang diterima. 所以他必须呢付出代价。 Mereka berdua mati di tempat. 圣经告诉我们，他们在场死去了。 Saudara, maka di sini saya memberitahu kepada kita, 所以我要告诉大家， tidak semua penyembah Tuhan adalah penyembah yang benar. 不是所有敬拜主的是正确的敬拜者。 Dan ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa 那我们必须注意的地方， penyembah yang salah akan menghasilkan sebuah kematian. 错误的敬拜可以导致死亡， Tapi ada kabar baiknya. 但是也有一个福音好消息。 Penyembah yang benar akan menghasilkan sebuah kehidupan. 那正确的敬拜可以带领了生命。 Maka di poin yang ketiga ini apa yang kita pelajari? 所以呢，在第3点我们学到什么呢？ Jadikan firman Tuhan itu sebagai sang kebenaran yang ilahi. 把生命的道成为最绝对的真理。 Firman Tuhan itu harus menjadi pondasi penyembahan kita. 神的话语要成为我们敬拜的基础。 Nah, bagaimana dengan ibadah kita? 那我们的敬拜到底如何呢？ Engkau menaruh minat yang besar pada firman Tuhan? 我们是否建造在神的话语之下呢？ Atau jangan-jangan engkau sedang melamun? 或者目前呢，我们正在想入非非， Tidak ada gairah untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们再没有一个火热的心来聆听主的话语。 Saudara, menyembahlah bukan dari ekspresi kita dari luar. 我们敬拜呢，不单单是我们外在的表示， Engkau kelihatannya fokus, 看起来哇很专心， berdiri atau duduk dengan baik. 你站着坐下呢是一个完美的姿势， Tapi roh kita melayang-layang. 可是我们已经想入非非了，心不在焉。 Menyembah dalam roh bukan bicara tentang cara kita menyembah. 当我们敬拜主的时候， Saudara, angkat tangan, 不等于我们敬拜的一个举动，比如说我们举手啊， orang harus duduk, kita harus duduk. 大家坐下，我也要坐下呀。 Atau orang berdiri, kita harus berdiri. 大家全部站着，那我也站着吧。 Lalu bagaimana dengan ai-ai yang tidak bisa berdiri? 那如果阿姨不能站起来，那该怎么办呢？ Sekali lagi, penyembahan bukan terletak dari cara kita menyembah. 所以我们在强调呢，敬拜呢，并不在乎他的举动， Tapi ini yang lebih penting. 但是还有一个何等重要的事儿呢？ Roh kita harus turut hadir dalam kebaktian kita. 我们是否的灵真正处在来敬拜主？ Maka mari kita menyembah dengan gairah dan semangat yang benar. 所以我们要必须以充满火热的心，以正确的态度来拜主。 Tapi tentu harus diladaskan pada firman Tuhan. 可是也不可忘记呢，我们是否建立在基础之上？ Akhirnya saudara, 所以说呢，各位，
Ada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik ketika kita ingin menjadi penyembah yang benar. 要成为敬拜主呢，我们必须注意呢， Kita perlu sadar diri dan mengevaluasi diri 我 kita. 必须时常审查我们自己的心， Apakah tubuh yakni jiwa dan raga kita sudah betul-betul menyembah Dia? 是否我们的身心灵真正的已经拜主了？ Ingatlah bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang kudus. 注意，我们面向呢是圣洁的神， Tuhan yang telah kudus itu telah memberikan kasih-Nya dan ingin berelasi dengan kita. 同时那圣洁的神也是充满爱的神，他已经赐下他自己。 Kematian dan penebusannya memudahkan kita menyembah hari ini. 主的死，他的牺牲呢，使我们现在呢可以很容易的来到他的面前。 Kita dulunya adalah budak dosa. 我们之前呢是罪的奴役， Tetapi sejarah mengatakan 可是历史告诉我们， Tuhan memisahkan kita 神已经把我们分别为圣， menjadi umat milik kesayangannya. 成为他属于他亲爱的子民。 Lantas apakah kita bisa mengganti apa yang sudah kita terima ini? 那我们是否能代替神所赐给我们的一切呢？ Dengan uang? 用金钱来代替呢？ Dengan tenaga kita? 用我们的力呢？ Cukupkah kita membayar semua yang Tuhan berikan bagi kita? 难道这足够吗？来还清神赐给我们的一切恩典？ Jawabannya tidak ada satu. 答案是没有一个能代替。 Kita harus menerima dan kita harus menyembahnya dengan benar. 所以我们必须以正确的方式来敬拜我们的主。 Keseluruhan hidup kita adalah menyembah Dia. 我们的全然一切的生命呢，是单单为了敬拜神。 Maka panggilan ini tidak terbatas di dalam gedung gereja saja. 这个呼召不单单限制在教堂的物质，而是在我们每一次生命当中。 Hari Minggu saya datang ke gereja dan saya menyembah Tuhan. 星期天我来教会，我来敬拜主。 Senin sampai Sabtu saya menyembah kepada hal yang lain. 星期一到星期六我可以拜其他的， Bukan itu. 并不是这样哦。 Kita menyembah setiap hari. 我们是天天要敬拜我们的神。 Pertanyaannya bagi kita, saudara. 所以一个很大的问题，我们必须思考的， Maukah kita meresponi panggilan ini? 我们是否要回应神的呼召？ Mari kita menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar. 来，我们成为正确的敬拜者， Tentu harus berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. 一定要回到真理的基础。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. 但愿神保守我们，祝福我们。主啊，我们来到你的面前，我们献上我们的感谢。我们今天来聆听你的话语，我们真正发现，我们时常在敬拜的观念、敬拜的焦点有所错误。但是呢，求主来赦免、怜悯我们，帮助我们，好让在我们生命里面有一个正确的焦点。我们可以在我们所有的敬拜当中，在我们任何的事上，在天天的一些活动里面，能够专注单单在耶稣基督，并且呢，我们能够呢俯伏敬拜，用诚实和心灵来敬拜您。帮助所有聆听您的话语的人，和帮助你两位仆人，好让我们不单单能够传达主的话语，但是可以同你的群体、你的子民一起活出你的话。我们这样祈求祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。